Selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 4 Oktober bersama saya, Bumawin. Kerajaan Sarawak akan membina bangunan baharu Pusat Pakar Perubatan Norma NMSC di Kuching di lokasi yang lain. Mengumumkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bagaimanapun tidak menyatakan terperinci lokasi untuk pembinaan bangunan baharu tersebut. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari hanya memberi bayangan lokasi itu akan terletak di kawasan yang berdekatan dengan pemandangan sungai dan bakal disertai dengan pembinaan hotel dan pusat beli belah. The location is, sometimes we need hospital that is friendly to environment as well as very comfortable, not only during the treatment but post-treatment. Beliau memberitahu bangunan baharu itu juga akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan teknologi perubatan moden dan terkini. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada majlis pelancaran 3 teknologi perubatan dan penggunaan sistem terkini di NMSC iaitu makmal kardiovaskular berteknologi tinggi Azurion 3, pengimejan resonan magnetik 1.5 Tesla dan pengimbas koronari tomografi berkomputer berbilang hirisan MSCT 2.0 di Kuching. NMSC yang merupakan hospital swasta pertama di Sarawak dibina oleh kerajaan negeri dalam tahun 1988. Dalam perkembangan lain, Premier berkata kecerdasan buatan AI dilihat sebagai masa depan dalam kemajuan perubatan. Justru itu, AI harus disertakan dalam perkhidmatan dan pengurusan perubatan hospital. Menurutnya, ini kerana AI memberikan data yang tepat, membantu merekod data dengan cekap selain untuk melindungi isu-isu undang perubatan dalaman. Datuk Patinggi Abang Johari berkata untuk pada masa akan datang juga terdapat keperluan untuk memasukkan AI ke dalam prosedur, peralatan dan rawatan perubatan. Sarawak mempertimbang untuk melakukan pindaan terhadap Ordinan Bangunan Sarawak 1994 agar lebih relevan dengan keadaan serta situasi masa kini. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu pindaan ordinan tersebut juga selari dengan inisiatif Sarawak untuk mencapai status negeri pendapatan tinggi menjelang 2030. We will get my ministry to do the necessary amendment for the Sarawak Building Ordinance, and in that amendment we also will look at not just in line with the national, but if there are anything that we need to have peculiar to Sarawak, we'll do it. Beliau menambah, Sarawak pada ketika itu bukan sahaja akan menjadi negeri yang kaya, malah bakal mempunyai fasiliti-fasiliti keselamatan setanding negara-negara maju bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Seminar Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 kurungan pindaan 2021 Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat JPBN Sarawak di Kuching. Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 telah dilakukan dan diwartakan pada 31 Disember 2021. Ia telah digunapakai oleh JBPM dalam menentukan keperluan kebombaan dalam aspek keselamatan, kebakaran yang melibatkan kelulusan pelan, pemeriksaan bangunan dan penguatkuasaan. Dalam pada itu, seminar sehari tersebut diadakan bertujuan untuk memberi penjelasan kepada peserta berkaitan pindaan baharu ke atas klausa-klausa dalam undang-undang berkenaan. Lebih 200 individu daripada pelbagai agensi kerajaan serta swasta menyertai seminar berkenaan yang turut dihadiri Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Sebanyak 8 memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA telah dimeterai Jawatankuasa Penganjuran Yas Group bersama 8 agensi kerajaan dan swasta bagi melancarkan penganjuran pertandingan Ratu Cantik Pelancongan peringkat akhir ke-25 2022-2023. Ia disaksikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
MOU tersebut ditandatangani bersama pengerusi Yas Group Easter Lau Lipo dan pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU Muhammad Khaidir Abang diikuti MOA bersama 7 agensi termasuk penaja dan media. Dalam ucapan, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu pertandingan Ratu Cantik tersebut bakal mempromosikan Sarawak di mata dunia berikutan penyertaan Ratu Cantik dari 60 buah negara. Katanya dengan hanya mengambil gambar di kalangan peserta melalui siri aktiviti promosi di pelbagai tempat antaranya Lunduk dan Bau yang telah dirancang pihak penganjur, ianya sedikit sebanyak akan dapat mempromosikan Sarawak melalui media sosial. Ujarnya, ia selaras dengan teras utama pertandingan tersebut iaitu menggalakkan pelancongan kebudayaan, persahabatan dan pertukaran antarabangsa. Acara kemuncak pertandingan itu akan diadakan di Raya Hotel dan Convention Centre Kuching pada 25 November. Baik, dalam perkembangan sukan, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kerajaan negeri bersedia membantu pelari pecut negara Jonathan Nyepa yang menghadapi masalah ketiadaan jurulatih. Ujarnya ini penting memandangkan pelari pecut negara itu mempunyai potensi untuk memenangi kejohanan di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Abdul Karim juga menambah, Jonathan Nyepa perlu menjalani latihan untuk beberapa tahun akan datang. Untuk itu, beliau memaklumkan kerajaan melalui Perbadanan Sukan Sarawak akan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pada itu, jelasnya Jonathan sebelum ini tidak pernah memaklumkan masalah tersebut. Jonathan Nyepa merupakan antara 5 pelari pecut terbaik Malaysia dan pernah memenangi pingat emas untuk acara 100 meter Sukan Asia Tenggara Kuala Lumpur 2017 dengan catatan 10.55 saat. Beliau juga pernah mencatat rekod terbaik peribadi 10.28 saat untuk acara 100 meter dalam South Korean Open 2017 dengan memenangi pingat perak. Saudara, sokongan ibu bapa terhadap penglibatan anak-anak dalam acara sukan adalah penting. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata, langkah ini bagi meningkatkan semangat mereka untuk bertanding. Ujar Datuk Majang, ini sekaligus membantu program anjuran sekolah dan mengukuhkan kerjasama dalam kalangan ibu bapa, penduduk kampung dan pihak sekolah. Dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna kepada mereka apabila mereka bertanding, lebih-lebih lagi pada hari ini. Datuk Majang berucap merasmikan kejohanan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Iran Suai. Menurut beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, penglibatan ibu bapa semasa penganjuran sukan tahunan meningkatkan kemeriahan dan semangat kesukanan di kalangan pelajar terlibat. Biarpun tertangguh selama 2 tahun, penganjuran sukan tahunan SK Kampung Iran kembali dimeriahkan dengan pelbagai acara balapan dan padang sejak Jumaat lalu. Walaupun hanya dijalankan di padang sekolah yang kecil, namun semangat bertanding di kalangan ahli rumah sukan tetap tinggi. Melibatkan 3 buah rumah sukan, ia turut bertujuan mencari bakat pelajar dalam setiap acara yang dipertandingkan, di samping mencari dana bagi tabung Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Seperti kebiasaan acara sukan tahunan di sekolah luar bandar, terdapat ibu bapa pelajar dan penduduk kampung yang berniaga di tepi padang bagi memeriahkan lagi suasana kejohanan. Pasukan Tarian Tandak Remang Sekolah Kebangsaan SMK Tatau dan filem pendek SMK Sebauh dari Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh telah layak mewakili Sarawak dalam Festival Gala Kesenian Malaysia Sekolah Rendah dan Menengah Peringkat Kebangsaan 2022. Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia di Kuala Lumpur pada Rabu hingga Khamis ini. Sebagai usaha memberikan semangat dan sokongan kepada kedua-dua pasukan tersebut, pihak PPD Tatau Sebauh telah menyampaikan sumbangan kewangan dan menyerahkan bendera kontingen di SMK Tatau. Bercakap pada majlis tersebut, penolong pegawai pendidikan daerah Tatau, Unit Pembangunan Bakat Murid, melihat kedua-dua pasukan mempunyai kekuatan dan kemampuan bagi bertanding di peringkat kebangsaan. Cikgu yakin, kita dari PPD yakin anda boleh. Kita dah ada nama di peringkat kebangsaan. Last year kita champion di Terengganu. Okey.
Dan walaupun solo tetapi itu adalah pembakar semangat anda. Syabas dan tahniah diucapkan kepada anda. Sementara itu, menurut koreografer kumpulan tarian Tandak Remang SMK Tatau Hairi Hadir, kumpulan itu yang ditubuhkan sejak 2014 telah memenangi beberapa pertandingan tarian peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Mengakui berdepan dengan cabaran dari segi dana untuk menanggung 8 pelajar dan 3 orang guru ke Kuala Lumpur, namun ia sebagai pembakar semangat untuk membuat persembahan yang terbaik. Kami rasa bersyukur apabila kami mendapat bantuan dan dana daripada Yang Berhormat YB dan juga daripada PPD Tatau Sebauh itu sendiri yang memberi sokongan padu kepada kumpulan kami. Begitu juga dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang turut menurunkan dana untuk membantu kami pergi bertanding di peringkat kebangsaan. Saya berharap sukan saya ini akan membuat yang terbaiklah untuk nama negeri ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus, telah memberikan peruntukan berjumlah RM15,550 dan sumbangan PPD Tatau Sebauh sebanyak RM4,000 kepada pasukan itu. Manakala pasukan filem pendek SMK Sebauh, ini merupakan tahun kedua pasukan tersebut layak ke peringkat kebangsaan. Namun tahun ini lebih manis apabila disenaraikan 5 filem terbaik yang akan dinilai dalam festival tersebut. Berbangga apabila sekolah kita selaku sekolah yang terpencil, sekolah kecil, sekolah di luar bandar mampu memberi saingan ke peringkat kebangsaan. Dibimbing oleh Hairuni Harun dan Muhammad Idris Philip Abdullah dengan penglibatan 12 orang pelajar, filem pendek SMK Sebauh berjudul Upahku. Sarawak mencatatkan sebanyak 516 kes jangkitan COVID-19 pada Minggu Epidemiologi ME ke-39. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, jumlah itu melibatkan 499 kes dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 17 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Ini menjadikan kes kumulatif jangkitan COVID-19 mencecah 315,678 kes di negeri ini. Sementara itu, daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 186 kes, diikuti Sibu 76, manakala Miri 75 kes. JPBN turut memaklumkan pada Minggu ME ke-39, daerah Sibu mencatatkan 1 kematian akibat COVID-19. Salam hormat dan jumpa lagi.